Iza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marrat. Artinya apabila seseorang kamu membuang air kencing, membuang air kecil iaitu kencing, maka hendaklah ia mengurut zakarnya 3 kali. Yang ni kita lihat muka surat 16 baris yang ke-7 daripada atas. Hanya dalam kitab ini tidak ada dalil tu. Tak ada, yang saya baca tak sah. Kehormatan hadis tak ada dalam kitab ni. Cuma perkataan ada. Iaitu apabila untuk menyempurnakan qada hajat itu, maka hendaklah dengan berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Itu yang tertulis dalam kitab kita ni. Jadi apa dalilnya tak sah. Yang ini khusus kepada orang lelaki lah. Dia sebut kata zakat ni orang lelaki lah. Lakukan urutan 3 kali, pangkal mai ke depan, tekan, jangan tekan kuat sangat, jangan sentuh saja, tak tekan apa. Tujuan apa dia? Untuk menghilangkan saki baki air kencing pada kemaluan. Itu tujuannya. Jadi hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah. Kemudian maka bila sebut berdehem-dehem, maka di sini ada satu kitab yang namanya Qada Hajat. Ini saya pegang kitab ni, nama dia Qada Hajat. Iaitu pada muka surat 51, bagi orang perempuan, ini dalam kitab ni dia sebut, bagi orang perempuan boleh dengan cara berjalan-jalan atau berdehem-dehem. Kalau berdehem jalan pun kita juga orang lelaki ni, tujuan untuk membuang saki baki najis sekiranya ada. Kadang mudah lagi dah susah, nak keluarkan habis air kencing dia, mudah lagi. Orang kata biasa-biasa ni orang tua memang biasa. Tapi kalau orang tua pun, berumur pun, kalau dia jaga kesihatan daripada awal, dia ada tip-tip dia daripada awal. Mak dia, ayah dia, tok wan dia, asuh dia, baru tadika. Tapi pandai, bunyi habis lah, dehem tu habis, kawan tadika, kan? Bukan suara orang tua ni dia punya kengkong sang. Ni budak, tapi kita kagum lah, kita kagum ni anak siapa ni, cucu siapa ni, nampakkan beradab, kita tua tak beradab. Dehem, kita kata jaga macam tu, insyaAllah nanti bila umur dia 70 ke 80 ke, tak ada masalah apa. Habis kencing tu, dia kira macam paip baru kita pasang, dia tutup kemas. Tapi kalau buat sambil lewat, tak jaga, maka nanti ibarat macam paip lama, kejap dah duk tak kepala paip tu, meleleh, begitu. Jadi ini tujuan dia supaya apa dia? Supaya apabila kita buang air kecil ini, maka saki baki najis sekira kalau ada pun dia tak keluar. Dan tujuan kita nak supaya apa dia? Supaya keluar habis lah, tak usah ada lah. Yang ada dekat pundi kencing sudah lah, kat saluran pun nak ada juga, jadi masalah. Jadi macam mana cara dia? Salah satunya kan di sini disebut yang saya sebut tadi lah, iaitu kitab Qada Hajat muka surat 51, iaitu dengan cara berjalan-jalan. Boleh tak dengan cara berdehem? Dia kata berdehem buat dah, tapi tu ada lagi. Buat cara ni pula, iaitu berjalan. Habis buang air yang kecil tu, kira basuh kan, kata tak basuh, tapi keluar sat, jalan ke kanan, ke kiri, ada begitu, diri sat,
jalan pula masuk. InsyaAllah kalau ada dia akan keluar lagi dekat saluran-saluran air kecil kita, dia akan keluar. Basuh pula, lepas tu siap ambil semayang, pergi semayang. Saya kira kalau dengan berdehem pun dah cukup, tak payah, tak gaduh dah nak jalan-jalan. Kalau dengan jalan pun dia kata tak boleh, duk ada lagi, masuk-masuk duk ada lagi, dehem-dehem keluar ada lagi, gitu. Atau dengan cara melompat-lompat yang sedikit, lompat. Jadi yang ni dia tak sama dengan duk kata serupa. Ada orang dengan berdehem dah siap, ada orang dengan berjalan, ada orang dengan melompat. Lompat sikit, kalau lompat tinggi-tinggi bila ambil galah pula, lari-lari, itu lompat tinggi, itu sukan. Begitu. Ini bukan sukan. Ini tujuan untuk menghilangkan saki-baki kencing itu, atau menekan pada kawasan ari-arinya, tekan kat situ. Buat ada kat situ lagi saki-baki najisnya, bagi membantu mengeluarkan sisa atau baki kencingnya. Kalau dengan cara biasa pun sudah yakin bersih dan suci, sudah pun memadai, tak perlulah yang kita sebut tadi itu. Bukan untuk semua orang. Dia tak ada masalah apa. Bunyi-bunyi setengah orang kalau tak bunyi dia tak keluar. Macam budak-budak, boleh-boleh masuk tu bunyilah. Kita duduk sebelah, bayar aku tak bunyi macam tu. Tak apa, tak ada masalah, dengki pada apa. Mulut dia, badan dia. Begitu. Daripada kecil kan, mak dia duk ajak macam tu, bunyi keluar sampai ketua. Baik. Kemudian kita lihat di sini lagi, iaitu apa dia? Iaitu kita dah sebut tentang apabila kita nak berqada hajat, maka carilah kawasan yang agak terpencil supaya orang tak tahulah. Sebab ni adalah ad kita. Kita kena jaga maruah kita. Jauh sikit. Kalau boleh hakam pun tak payah lah. Cuma kata minta uzur sana, saya ada urusan sikit, sebut macam tu. Tak apa, bahasa Arab dia faham tak apa lah. Ni saya nak qada hajat. Nampak bahasa tu nampak beradab kan. Oh, ni saya nak meroh. Bunyi tu tak sedap. Nak meroh. Itu macam kata lah lapar kan, nak pergi makan, tak makan. Ni nak mengkedarah, bunyi kasar. Tak apa Ustaz, biasa kami. Biasa pun tak usah lah dibiasakan perkara itu. Sebab apa? Sebab ada dalil daripada Ya'la bin Murrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza zahaba ila al-gha'id ab'ada. Nabi kalau nak berqada hajat, Nabi akan berjauhan, jauh daripada para sahabat. Nabi kata, saat nak tunggu, saya ada hajat saya. Jadi sahabat faham. Terus Nabi pergi ke satu tempat yang agak jauh, maka Nabi berqada hajat. Itu ketika mana tu? Ketika tandas pun orang tak buat lagi. Itu zaman Nabi dulu. Zaman kita dah ada tandas. Nak pergi jauh mana? Nak pergi mana? Ni tandas tepi ni kan. Ni minta tunggu sana, saya nak pergi jauh. Nak pergi jauh mana? Untuk apa? Nak buang ayam apa? Sebelah ni ya tandas. Jadi bila sekarang ni dah berubah, bertambah sempurna, bertambah moden dan sebagainya, maka masuklah kita ke tempat nak berqada hajat. Cuma kita buat seperti mana zaman dahulu. Apa dia? Tujuan tak mau bagi orang tahu lah. Tu yang kata pijau tu, tak bagi orang tahu. Maka bila kita masuk tandas yang sudah tersedia, sini saja, tak pergi mana, maka kita masuk, janganlah duk riuh rendah. Jangan duk riuh rendah. Cuma sekira kalau untuk tujuan tadi, nak berdehem atau tak berdehem, dia tak keluar habis, itu tak apa.
Itu tak apa. Jangan duk buat benda lain yang menyebabkan orang duk dengar macam-macam bunyi. Saat tepuk tangan, awak tepuk tangan, apa tujuan dia tepuk tangan? Dia kata tepuk kerana nak bagi senang tulang. Tu bohong. Senang tulang. Kau mana ambil dia tepuk tangan? Nyanyi lagi kau. Dia tak lihat kita ni semangat 31 Ogos. Yang tu lain lagi hang tulang menjerit sampai ke petang pun tak apa. Duk nyanyi pula negara aku dalam tu. Gitu. Jadi itu maksud dia. Kita masuk, bunyi adalah bunyi yang sepatutnya sahaja yang kedengaran, seperti berdehem, seperti buka ayam, ayam jatuh kat timba kan bunyi, atau ayam timpa lantai bunyi, itu sahaja. Sebab apa? Sebab banyak kalau kita lihat kepada dalil larangan bersembang dalam bilik ayam, dalam pandas tak boleh bersembang, buka mulut pun tak boleh. Tutup. Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Saya ni kalau saya tutup pun macam buka. Tu tak berupaya. Tak berupaya. Awak yang tak tutup, jangan duk pergi aku nampak tak boleh dah, macam ni lah cara aku tutup. Itu tuan-tuan. Sampai masa saya mengaji dulu, satu kawan ni, kita orang Melayu ni, bukan semua lah, bukan semua, ada yang tak apa akhlak baik ni, suka tu gelak-gelak orang kan. Mak renyeh, panggil ke dia mak renyeh. Dia mulut tak dia nak tutup rapat, yang gigi dia terkeluar dan sebagainya. Dia orang panggil dia mak renyeh, mak renyeh, tak upaya lah. Nak kena menyahut lah juga, nak kena kata ya lah juga. Kalau tidak, lagi penting kau nak bagi duit ke nak apa-apa kan, gitu. Itulah budaya yang tak sihat. Kemudian beberapa dalil yang lain, apa dia? Iaitu hendaklah kita letak sesuatu penghalang yang kita dah sebut dah dahulu. Dan Nabi sendiri apabila nak berqada hajat, maka Nabi akan cari tempat yang boleh menjadi penghalang atau penghadang daripada dilihat. Contohnya kita lihat sebuah hadis daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khalfahu فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. Suatu hari Rasulullah SAW membawa aku di belakangnya, maka aku simpan kepada aku sebuah hadis yang belum lagi aku menceritakannya kepada sesiapa. Ini peristiwa dia dengan Nabi, siapa pun tak tahu. Peristiwa tu siapa pun tak tahu, dia dengan Nabi saja. Lepas tu dia kata, aku simpan hadis ini, siapa pun tak tahu, tapi hari ini dia bagi tahu. Adalah yang paling disukai Nabi SAW ketika qada hajatnya adalah berada di sebalik sesuatu yang tinggi. Nabi bila nak berqada hajat, tu yang kita sebut dulu, dia tak ada tandas. Mari kita keluar-keluar ni banyak dah yang lengkap, yang sempurna. Abang kat anak cucu kita dulu, masuk Tok Wan dulu, berqada hajat macam ni, susah Tok Wan tu. Itulah hampa kena bersyukur. Hampa keluar-keluar ni semua ada yang kereta dulu, mana ada kereta zaman Tok Wan dulu. Siapa ada kereta tu kira kaya betul. Kaya betul semua kalau ada kereta. Dulu Tok Wan naik sekat. Begitu contoh lah. Kalau pernah hidup zaman tu. Ialah ni cukup senang. Jadi Nabi apabila Nabi berqada hajat, Nabi akan cari tempat yang agak terlindung, lain daripada yang kata tak sah tu jauh. Tak cukup itu saja, Nabi akan cari sesuatu, Nabi pacak kat depan. Kalau dah ada bonggol-bonggol ataupun
tempat yang agak tinggi sikit, maka Nabi akan duduk di sebelah itu. Kalau tak, Nabi akan susun sesuatu, kan? Dan Nabi berqadah hajat sebelah tu. Atau berlindung di sebalik rimbunan pohon korma, kan? Pokok korma lama yang terbiang, tak ada siapa peduli dah. Tapi dia ada buah orang duk pergi ambil atau tempat berteduh, itu semua termasuk larangan. Ada hadis-hadis dia, tak boleh berqadah hajat di bawah pokok berbuah, tempat orang berteduh, kan? Atau pokok tu tak ada buah tapi masih lagi dirawat, masih lagi diletak baja dan sebagainya, memang, kan? Habislah buah orang ambil. Tapi untuk proses buah yang kedua, nak buah baja sebagainya, tempat yang macam tu tak boleh berqadah hajat. Jadi maksud di sini rimbunan pohon korma, iaitu pokok korma yang tua-tua, macam belah kita lah, kan? Pokok kelapa sawit yang tua-tua tengok pun bila mereka nak tebang, kan? Nak ganti semula, kita faham lah. Dia macam tu lah, lebih kurang pokok tu. Orang kata kan kelapa sawit kita ni itulah korma Malaysia, pada korma Malaysia. Lebih kurang kita tengok, kan? Siapa biasa tengok pokok korma, dia boleh bayangkan lah. Lebih kurang tu lah. Jadi masuk di sini yang tua-tua, yang lama-lama orang dah takfi. Jadi kat situ boleh ke nak berqadah hajat? Boleh. Hadis ni riwayat Imam Muslim dan beberapa tokoh ulama yang lain. Ibnu Asma, perawi hadis, dia kata apa? Maksud yang kata haishu nahlin, iaitu dinding korma. Maksud Nabi buat pokok-pokok korma yang lama itu sebagai dinding. Jadi kita tak gaduh apa dah. Kita cari pokok korma baru nak buang air, buat kita sudah ada tandas, kan? Senang sekarang ni dah ada tandas. Cuma nak pastikan sahaja supaya selamat digunakan. Dindingnya elok, lagi tengah-tengah dok buang ia runtuh. Pastikan tandas kita itu dindingnya elok, pintunya elok, siap ada kunci, gitu. Maka yang kita sekarang bincang ini iaitu berkaitan dengan beberapa adab ketika nak berqadah hajat. Lagi apa? Iaitu hendaklah kita buka aurat kita apabila sampai betul-betul di tempat berqadah hajat. Masa tu baru kita buka, jangan buka siap-siap. Lepas tu bila dah sampai, kita nak turun sikit-sikit, kita turun, maka sikit-sikit kita angkat kain kita. Pastinya iaitu bahawa jangan kita memakai pakaian yang berat, berlapis-lapis. Ni kita nak qada hajat, kan? Jangan tak pakai apa langsung, jangan pakai banyak lapis pula, kan? Nak buang dah ni, nak keluar dah ni, buka selapis sangkut, kecuali lah kalau kata emergency. Ini sejuk, kan? Ini kita sebutlah, walaupun kita di Malaysia ni tidak ada salji, tak ada musim sejuk seperti tempat yang 4 musim, musim lorong, musim bunga sebagainya, kan? 4 musim, musim panas, musim sejuk. Kita biasa cuaca kita sikit-sikit sejuk, sikit-sikit panas. Maka tiba-tiba sahaja ni kita duduk kat tempat salji ni, sejuk, luar sana tu memutih salji, kan? Sejuk. Maka siapa yang biasa ada pengalaman tempat sejuk tu, dia tak boleh pakai selai berlapis-lapis, kan? Seluar berlapis, baju berlapis, tutup habis telinga-telinga, kan? Tiba-tiba rasa nak buang, yang tu kita buat contoh, kan? Data nak buang, tak usahlah pakai berlapis-lapis. Ini cerita lain, pengalaman aku duduk kat tempat salji, kawan-kawan dengan orang Eskimo. Dahsyat nak pakai Eskimo, kan? Tu macam tu lah contoh dia, buka selapis. Cerita kita lah ni, dah kita nak berqadah hajat, pakai pakaian yang nipis, yang ringkas, dan pastikan aurat kita tak terdedah, orang tak lihat aurat kita,
Senang kalau kita nak berqada hajat. Turun sikit-sikit, angkat, beradab. Walaupun kita sudah berada dalam bilik yang tertutup sekalipun, beradab. Macam ada sahabat Nabi, dia seorang yang pemalu. Bila dia masuk ke dalam bilik mandi dia, malu dia sampai ke tahap itu. Tak ada siapa duk tengok dia. Dia mandi dengan pakaian dia, nak buka sikit pun dia tak sanggup. Laki ni, bukan perempuan. Malu lebih daripada orang perempuan. Tengok dia kata orang lelaki tak malu. Orang lelaki yang malu sampai ke tahap itu, mandi dengan pakaian dia. Sekali ambil pakaian yang kering, siap-siap mandi pun semua. Pakaian kering tu dia standby dah. Dia lepas pelan-pelan pakaian. Kalau nak darah, lepas pelan-pelan jubah dia, ambil jubah baru pakai. Sikit pun tak nampak aurat dia. Inilah kumpulan-kumpulan yang patut kita jadikan teladan. Ikut cara hidup mereka, sempurna. Cara makan, cara minum, cara berqada hajat. Generasi yang selamat, yang berjaya, generasi para sahabat. Kemudian apabila kita nak berqada hajat, pastikan tempat yang kita nak berqada hajat itu tidak menghala ke arah qiblat, tidak mengarah kepada qiblat. Ini ulama terang, sekira kalau kita berada di kawasan yang lapang kat padang, yang tempat yang bukan macam kita sekarang kita sebut tandas. Walaupun begitu, maka bila nak buat tandas, daripada awal nak buat itu, pastikan mana qiblat. Itu terbaik. Itu yang terbaik. Jadi bila kita duduk kat kawasan yang lapang ni, kita tahu tak mana arah qiblat. Untuk nak jaga adab, jangan menghala ke arah qiblat. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum al-gha'ita fala yastaqbilil qiblah." Apabila seorang kamu mendatangi tempat berqada hajat, maka janganlah menghadap ke arah qiblat. Nak berqada hajat, jangan ke arah qiblat. Wala yuwalliha, wala yuwallaha zahrahu. Apa maksudnya? Janganlah pula membelakangi qiblat. Jangan tala belah qiblat. Jangan pula duk pusing belakang bagi ke arah qiblat. Syarriqu atau gharribu, menghalalah ke arah atau menghadaplah ke arah timur ataupun ke arah barat, yang bukan arah qiblat. Tak tahu tak apa. Tapi duk cari, tanya, ambil telefon tanya, benda ni nak keluar dah ni. Kan apa ni? Tak apalah bila kita tak tahu. Kalau tahu, maka adabnya, Ustaz, kalau tak tahu juga tidaklah berdosa. Kan, bukan kita niat nak menghina qiblat dah. Kan? Dan itu yang terbaik. Apabila kita berada dalam tandas, tiba-tiba kita tengok arah qiblat, tengok tandas kita, apa ni pemaju ni? Awak tak tengok betul-betul ni, aku nak tolak rumah ni, nak ambil rumah lain. Tak payah. Kan? Pasal apa? Pasal kita sudah berada pada bilik tertutup. Walaupun bila duduk arahnya arah qiblat, kita sudah ada pada bilik yang tertutup. Larangan ini apabila kita berada di tanah lapang. Tanah lapang. Kita ni guru sukan, ajar budak ni sukan lompat terjun. Mula rasa nak buang. Budak-budak dah masuk kelas. Selak sedang lepas. Itu. Jadi teruk sangat, lari lah pergi tanda. Sekali dah lari lagi teruk, nak kena cuci habis satu padang. Itu contoh, kan? Jadi macam mana? Pastikan jangan ke arah qiblat, kan, tanah lapang. Tapi bila dah bilik tertutup, sekiranya tengok, taklah ke arah qiblat, tidaklah salah. Sebab apa? Sebab sudah ada bilik yang tertutup. Cuma kalau bagus lagi,
walaupun duduk dalam tandas yang tertutup, kemudian pula arah dia pula bukan ke sini, ke sini, kan? Itu lagi baguslah. Lagi bagus kita jaga adab yang cukup sempurna. Janganlah berqada hajat dalam air yang tenang. Pada air yang tenang. Pasal apa tak boleh? Sebab air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Nampak? Putih punggung lagi tak tahu dah. Habis selesai dia tahu ingat tak berat. Tengok-tengok tak ada dah separuh. Tak ada rasa macam tu. Kena tokak-tokak tu menjerit mati terus. Dia bagi punggung kita. Ini Nabi sendiri sebut ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'in thumma yaghtasilu minhu. Jangan buang air di tempat yang airnya tidak mengalir. Dengan ayam bertakung, hidup buang ayam kat situ. Sebab nanti orang akan guna ayam itu untuk tujuan yang macam-macam. Nak basuh kat dulu, basuh baju kat sungai. Kalau ayam sungai itu banyak, ayam laju darah tak apa. Tapi ayam yang tak berapa nak bergerak ni, habis kita buang lagi mai pula, siapa-siapa main nak basuh baju kami yang semayang, ayam itu tidak bergerak. Dia tempuh ayam yang najis yang kita buang tu tadi. Jadi itu larangan dia. Jadi pastikan tempat yang kita nak buang iaitu air yang deras, yang lalu kita duduk dalam tandas ni tak ada apa. Tu senang. Zaman kita ni senang, alhamdulillah. Adab-adab ni semua kita boleh praktik, tak gaduh dah. Kita buang, sagi kita pam, kita corah, dia ada corah, dia ada pam. Yang pastinya najis kita tu sama ada yang kecil ke yang besar, dia masuk kat kumbahan. Selesai cerita. Senang saja yang tu. Kemudian jangan kita buang air kecil ke air besar, apatah lagi di bawah pohon yang berbuah, dekat bawah pokok yang berbuah. Pasal apa? Tak sah kita dah sentuh, kerana nanti orang akan ambil buah. Kalau dia nak berbaja lagi ke, nampak-nampak oh sudah ada bunga. Hari tu dia berbaja bunga, ni baja buah pula. Tengok lah tek siapa ni. Kan nak tabuk baja lah, tengok lah tek siapa. Kita jadi punca orang menyumpah haram tu. Punca orang marah, apa punca orang marah semuanya haram. Apa usah ni? Sikit tu je pun, sikit pun tak boleh. Jadi sebelum kita nak buat, kita fikir sungguh-sungguh. Orang buat kat aku macam mana? Weh, mana boleh? Terajang apa? Mana apa? Kesam yang sebut, terajang. Marah mana? Nak buat kat orang? Tak apa, kita tak kisah. Mereka apa rasa tak kisah. Mereka apa ada perasaan, mereka ada hati perut. Sedar kita buat kat orang buat kita marah. Jadi begitulah antara contohnya, jangan berqada hajat di bawah pokok yang mana pokok itu ada buah ke, atau masih diguna orang nak buah baja, atau tempat orang berteduh dan sebagainya. Ini contoh sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatakhallal rajulu di sini bukan kata orang lelaki semata-mata, sekali dengan orang perempuan. Tapi orang perempuan ni dia beradab banyak daripada orang lelaki. Sebab tu tak sebut sangat perempuan, sebut orang lelaki. Tapi termasuk jugalah orang perempuan. Pasal ada orang perempuan pun yang keras-keras pun ada, yang kasar-kasar pun ada, orang lelaki yang lembut pun ada. Jangan jatuh. Dia itu lembut. Ada orang perempuan naik pokok nyok, terjun pada dulu pun ada. Ganas. Jadi
Maka Nabi kata apa dia? Ini Ibnu Umar dia kata tentang Nabi ini, nah Rasulullah larang ayatakhalla rajulu apabila nak berqada hajat tahta syajaratin musmirah, iaitu dicari pokok berbuah maka dia buang kat bawahnya. Tengok pokok berbuah, oh dia ada cantik kan. Mana Nabi tahu? Sambil-sambil buang kat buah tu boleh makan sama. Tu tak boleh buat macam tu. Nanti bila buah jatuh betul-betul kena tarik. Buah elok pula, buah elok. Tuan dia main. Oi. Kan? Selalu jatuh, pecah, jatuh, rosak, jatuh elok tapi atas tarik. Siapa dah angkat tangan? Ya Allah, aku telah dizalimi. Rentungkan punggungnya. Mampu itu. Doa orang yang dia terapi jangan mustajab lagi tiba-tiba ya. Siapa ni? Duk panggang apa pun tak tahu. Punggung kan pun. Jangan doa orang yang dizalimi. Tu orang tak bagi itu tak sah lah. Bahkan yang tak bagi ni siapa dia? Nabi sendiri. Jangan buat di bawah pokok yang berbuah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi